Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Silap pula tak? Kereta kerusi ni pula. Okey. Baik. Hari ni tuan-tuan dan puan-puan kita akan bincang tentang discussion fake medic. Buku tertera di apa ni ya? Di FB Telaga Biru insya-Allah. Sebab saya tak pergi pejabat ni, buat di rumah. So tapi buku ni alhamdulillah dapat sambutan. Dan hari ni kita akan bincang dulu apa itu medik dan pandangan dalam Islam, dan kita akan sentuh isu vaksin sedikit sebab banyak juga, bukan nak kata banyak, taklah banyak 10%, 20% berlaku kekeliruan di atas orang kata usul arrive dah kita punya vaksin ini. Masih ada keraguan dan syubhat di sana. So perubatan ini satu benda yang fardu kifayah tuan-tuan dan puan-puan. Dia adalah ilmu Islam. Tetapi apabila kita menjenamakan ini perubatan moden, kemudian ada di sana rawatan Islam, itu yang sebenarnya tak betul. Rawatan yang Islam inginkan ialah rawatan moden sekarang ni, yang ada surgery, yang ada diagnosis, yang ada doktor yang lulus daripada universiti. Itu yang sebenarnya yang dikatakan perubatan Islam. Itu yang diinginkan sebenarnya. Sebab itu Rasulullah pernah mengantar ataupun mengharuskan kepada para sahabat mempelajari ilmu perubatan yang ada di zaman zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jampi ini adalah ibarat doa. Secara ringkasnya, jampi adalah doa. Dia bukan rawatan. Walaupun kita namakan sebagai pelbagai klinik rawatan, tapi sebenarnya dia adalah satu jampi yang bergantung kepada ketakwaan. Bergantung kepada keimanan dan dekatnya seseorang itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dia tidak mempunyai satu disiplin ilmu yang kita katakan jelas, clear, manhaj dan term-term yang kita boleh gunakan, sebab dia tidak ada dawabit ataupun mundabit, satu benda yang indibat. Sebab itu menjadi kesalahan kepada kita bila kita membezakan di antara rawatan moden dengan perubatan Islam. Perubatan Islam ini, atau kita namakan sebagai doa, ini melengkapkan. Maknanya kita berdoa, doktor pun berdoa kepada pasien, kita pun berdoa kepada pasien dalam bentuk ia berdoa kepada Allah. Sebab doktor hanya mengambil al-akhdhu bil asbab. Mizan dia adalah al-akhdhu bil asbab, seperti yang kita terangkan fiqhul mizan pada minggu lepas. Tetapi kewajipan kita adalah merawat dengan doktor. Semalam pun saya buat swab test. Untuk ni ada program dia peminta, bukan ada kontak apa, tak adalah. Alhamdulillah. Negatif, alhamdulillah. No detected lah. Maksud alhamdulillah, syukur pada Allah. Maknanya kita ambil al-akhdhu bil asbab. Tak boleh kita ini hanya menyatakan tawakal kemudian kita berlepas diri macam tu. Itu tidak betul. Sebab tu rawatan yang tepat di dalam Islam, rawatan yang terbina di atas eksperimen yang keluar daripada pakar-pakar. Tetapi cuma kita nak pesan kepada pakar, makna dia jangan ta'asub kepada diri dia, makna dia berdasarkan fakta dan sebagainya, dan jangan menyatakan itu adalah rawatan terakhir. InsyaAllah kita akan ada kajian lagi yang akan masa akan datang. So kesederhanaan itu dituntut. Makna kita berdoa, jangan kata doa ni tidak ada kesan. Doa ada kesan. Ya, kita sebagai orang Islam mesti yakin doa itu ada kesan. Tetapi dalam masa yang sama, kita wajib mengambil al-akhdhu bil asbab. Dan perubatan ini, maqasid syariahnya ialah untuk menjaga diri kita daripada terjebak daripada penyakit, dan juga untuk merawat pesakit-pesakit. Tapi yang lebih aqsa, yang lebih tinggi, maqasidnya adalah mencegah. Prevent itu lebih better daripada kita merawat. Kerana dari sudut kos, jimat, dari sudut kesihatan lebih baik. Ya, kita tak sakit-sakit ni makan masa dan rugi. Tapi kalau ada sakit, kita kena istighfar lah, kita rawat lah, walaupun rugi masa kita. Tapi hakikatnya, apabila sakit ini, dia menjejaskan ekonomi keluarga. Ya, wal'ayadzabillah. Bila seorang suami sakit, dia tak dapat bekerja, akan berpindah tugasan nafkah anak itu kepada isteri.
isteri dengan nak menyusu anak, dengan nak mengemas rumah, nak menyediakan suasana rumah yang baik terjejas kerana dia terpaksa mencari rezeki. Maka berlakulah kepincangan dalam keluarga apabila isteri mengambil alih tugas suami di dalam mencari rezeki. Bukan bermakna kita suruh mereka bergaduh, tetapi kalau kita boleh elak daripada sakit, makna kalau kita makna dia kita, isteri kita kena usung kita pergi hospital, dia pun stres. Bila suasana stres ini berlaku, akan berlakulah pergaduhan. Tak dengar? Okey. Sahabat-sahabat sana clear? Ini saya perkenalkan makmal saya lah. Saya harap saya mati kat sini lah. Ini makmal dan tempat ibadat. Ibadah dan juga kita bergembira kat sini lah. Saya namakan di sini makmal. Makmal Fawaz. So, biarlah mati dalam atas kitab. Kita nak mati yang kitab-kitab lah, insyaAllah. Perubatan ialah satu benda yang tabi'i, ya. Bahkan di antara maqasid datangnya para anbiya adalah untuk merawat, tapi merawat hati. Adapun merawat luaran ini, Nabi galakkan para sahabat mempelajari dan belajar dan merawat orang lain. Dan Nabi sendiri pun merawat, ya. Tapi untuk menunjukkan persyariatan, bukan nak menunjukkan Nabi itu adalah doktor, tidak. Tetapi Nabi nak menunjukkan bahawa di sana pensyariatan perubatan. Dan itu yang penting kita fahami. Baik, selesai tentang masalah perubatan dalam Islam. Isu-isu yang selalunya datang kepada tuduhan yang palsu kepada perubatan ialah datang daripada Yahudi. Dan ini tidak betul. Kerana ilmu perubatan ini berkongsi. Sama ada kita dengan orang Islam, sama ada kita dengan orang Yahudi, sama ada kita dengan orang bukan Islam. Kerana ilmu ni dia tidak ada pertemuan. Ingat kaedah al-ulum la tatasarra'. Ilmu sebenarnya dia tidak berperang di antara satu sama lain. Sebaliknya dia lengkap melengkapi. Maknanya medik ini bukan satu ilmu yang memerangi syariah. Dan medik ini bukan ilmu yang akan bercanggah dengan Al-Quran. Dan begitu juga dengan Al-Quran tak akan menyanggahi syariah, tak akan menyanggahi perubatan. Tak ada yang di sana kata yang ni bercanggah dengan syariah, medik, dan syariah bercanggah dengan medik. Tidak, sebenarnya ada lengkap melengkapi. Tetapi kadang-kadang berlaku kekeliruan. Ta'arud dia panggil kontradik. Yang mana tepat. Itu yang berlaku, bukannya Quran dan perubatan itu bertembung. Sebenarnya tidak berlaku pertembungan dan tak akan berlaku. Mustahil berlaku pertembungan. Kerana medik ini berdasarkan akal dan Quran ini berdasarkan wahyu. Dan Allah Ta'ala turunkan wahyu untuk bertepatan dengan akal yang selamat. Jadi kita nak kena buang satu istilah bahawa perubatan moden ini perubatan tidak Islam. Datang daripada Yahudi, datang daripada Barat. Sebenarnya Barat yang ambil daripada kita. Mana mungkin Al-Imam Ibn Sina, Ar-Razi, kemudian Ibn Rushdi, mereka ni adalah ahli perubatan yang mengkaji perubatan moden di zaman mereka dan create pelbagai kita katakan anasir ataupun jenis-jenis perubatan yang sesuai di zaman mereka dan mereka berjaya membina tamadun mereka. Dan kita sekarang ni perlu kepada kemajuan. Kita tengok saja apabila orang Islam tidak mampu membina vaksin. Tapi alhamdulillah di Iran walaupun mereka Syiah tetapi mereka mampu terlibat di dalam pembinaan vaksin. Dan kita di Malaysia ataupun negara Asia belum mencapai tahap untuk mencipta dan create vaksin sendiri. Sedangkan ia merupakan fardu kifayah. Cuba kita bayangkan kalau kita buat mesti kos lebih rendah. Tetapi tak mengapa kita import, kita beli. Itu tidak ada masalah. Cuma kita nak bagi tahu betapa pentingnya kajian di dalam sains perubatan ini kerana manfaat dia cukup banyak. Sebab itu dalam buku fiqh perubatan saya masukkan hampir 74 fiqh perubatan yang bermula daripada derma organ, derma darah sampailah kepada adab-adab masuk ICU. Sebab kita tengok orang yang masuk ICU ni kadang-kadang tidak beradab. Dia ICU kata 2 orang. Masuk dia langgar sampai 4-5 orang.
Dan ini akan membahayakan pesakit. Sebab penyakit ini, dia boleh berjangkit. Allah Ta'ala cipta penyakit ni boleh ada. Kita punya makna dia, aura negatif kita ni kadang boleh berjangkit. Kita batuk. Orang yang dalam ICU tu, keadaan mereka sangat naif. Ya. Mereka tidak boleh. Ada orang yang ada batuk, yang ada virus, duduk dalam tu dan memberikan mereka tekanan lagi dalam keadaan mereka di hospital. Tapi setengah orang faham, tak apa, saya pergi ziarah orang sakit ni, dengan berkat ziarah saya, dia lega. Dan itu hakikat yang berlaku. Kita sebenarnya, kita kena tahu, ICU bukan tempat ziarah, duduk luar je. Bukan tempat orang ramai masuk ke dalam bilik ICU. Dia boleh jatuh kepada haram, sekiranya memudaratkan. Ya, memang ada hadis yang ziarah tu bagus, tetapi dia muqayyad. Ingat, semua benda sunnah dia terikat, restricted dengan tidak mendatangkan kemudaratan kepada pesakit. Apabila ada kemudaratan kepada pesakit, ia tidak lagi menjadi sunnah. Itu poin yang kena penting. Sebab itu, apabila kita nak membicarakan satu bidang, satu fiqh, perlu kita mendalami dengan juzur, dengan dalamnya isu ini. Tak boleh menggunakan emosi. Bayangkan ulama, ini sebagai satu contoh, bukan untuk kita katakan fatwa. Ulama Hanafi tidak membenarkan wanita haid menziarahi pesakit sebab dia kata tak bagus, malaikat rahmat tak mai. Nampak ada pengecualian. Sedangkan ziarah tu bagus. Tetapi orang yang nazak, kata ulama Hanafi, tak elok bagi wanita haid, maksudnya pada isteri dia lah, menziarahi mereka kerana takut malaikat malaikat rahmat tak datang. Itu dari sudut ijtihad. Tetapi sekarang ini, benda ini akan berlaku kemudaratan yang mungkin bawa kepada maut. Ya, sebab itu kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang, alamak, mana terpadam tak? Terkeluar ke? Tak terkeluar. Takut terkeluar. Orang yang accident tepi jalan, kita jangan pandai-pandai pergi tolong. Takut-takut nanti berlaku pendarahan. Okey, tulang lagi patah. Apa yang patut kita buat? Kita hubungi ambulans, hubungi pihak hospital, biar mereka yang uruskan. Dia pergi gatal, pergi angkat. Kalau zakat jatuh sikit-sikit tak apalah. Ini dia jatuh terlantang, kita pergi tolong angkat pula, mungkin dia akan mati cepat. So apa yang kita patut buat? Kita hanya tolong kawal keadaan, tunggu pihak ambulans datang, dan kita ajak dia mengucap lah. Jangan duk kata papah pula. Dia berkata papah, hari saya ni memang tak tengok orang susah, pergi tolong. Yang ni masalah kita. So dengan ilmu, mendidik kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Sebab tu tugas doktor, tugas nurse, ini bukan tugas yang gampang. Tugas yang sangat berat. Mereka bekerja siang malam. Kita sekarang ni memanglah kita tak hargai nyawa kita sebab kita tengah sihat macam ni. Sihat je ni, kita kan ingat apa dah. Tapi time kita masuk hospital dalam keadaan kita dirawat, barulah kita nak rasa, ya Allah, seronok yang ni amat sihat. Kita pun ikut cakap doktor, ikut cakap nurse. Nurse kata makan ubat, makan. Nurse kata baring, kita ikut sebab kita masa tu kesal diri. Semata-mata nak sembuh. So ini di antara peranan kita apabila memahami fiqh, perubatan fiqh medik. Sebab tu saya namakan buku yang saya tulis ini fiqh medik, untuk memberi tujuannya untuk kesedaran, nak awareness masyarakat supaya berinteraksi dengan fiqh perubatan. Dan kita ambil ceramah. Begitu ceramah, kadang-kadang bukan ada satu eksperimen. Mereka tak boleh terlibat di hospital, mereka tak terlibat dalam kajian dan seumpama dengan dia. Lepas tu saya nak ulas sikit sebelum saya buka soalan ni, isu sebahagian daripada asatizah yang menyatakan vaksin, hafizahumullah, maksud dia vaksin ini bahaya sebab datang daripada Yahudi, datang daripada benda yang tak test atas binatang. Ini semua maklumat palsu, ya. Dan sahabat baik saya Dr. Suhazli telah menerangkan di FB dia tentang kepalsuan statement tersebut. Walaupun dikatakan oleh seorang doktor, sebenarnya kita kena tahu, seorang doktor tidak mewakili sistem kesihatan itu, ya. Kita pernah jumpa doktor yang anti surgery. Ada. Dia doktor, kerja di hospital tapi anti surgery. So kita tidak boleh mengambil pandangan individu dan kita ketepikan pandangan majoriti para ahli pemikir perubatan.
Yang di Mesir pun rawatan macam tu juga. Di Saudi pun rawatan macam tu juga. Dalam negara Islam semua mengamalkan perubatan tersebut. Dan di Israel pun buat macam tu juga. Bukan bermakna Yahudi bila dia buat perubatan ni, kalau mereka yang buat lah, ya, tetapi vaksin ni bukan orang kafir terlibat, orang Islam pun terlibat. Dan tak ada unsur-unsur babi, ya, yang sampai kepada kita. Kalau ada risiko, kerajaan jamin. Cuba tengok, bila kita berinteraksi dengan zaman yang tepat, keadaan yang tepat, kalau ada apa-apa jadi pada kita, kerajaan jamin, kerajaan akan tanggung semua kos-kos kita. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan duk dengar cakap tepi orang tepi jalan dan sebagainya, kalau apa jadi kepada kita, siapa yang jamin? Tak ada security. Tak ada pihak yang menjamin kita. So tuan-tuan dan perempuan mesti faham kehidupan kita ni kaifa nu'aish, bagaimana kita nak hidup dengan zaman kita. Tak boleh cerita dulu, ulama-ulama dulu dia baca Fatihah, dia minum air mineral lega. Setiap zaman dia ada ubat dia, setiap zaman dia ada problem dia. Tak boleh kita ambil macam tu, kita bawa dalam kehidupan kita dan akhirnya memudaratkan kita dan masyarakat. So soal vaksin sebenarnya tak sepatutnya apabila dah sampai ke Malaysia kita pergi tolong sebab pula video tu. Tak sepatutnya. Bagi saya bagi mereka asatiza perlu cermat di dalam isu ini. Biar mereka yang ada autoriti yang diiktiraf oleh perubatan, yang diiktiraf oleh jabatan khas untuk membicarakan medik atau fiqah medik. Dan saya terlibat dengan JAKIM dan Kementerian Kesihatan dah hampir 6 tahun. Saya menjadi speaker mereka, bercakap tentang vaksin, bercakap tentang rokok, bercakap tentang abortion, pengguguran kandungan dan isu-isu dadah dan seumpama dengan dia. Kita duduk dengan doktor, kita belajar daripada mereka dan kita baca. Jadi perlu kepada amanah di dalam menyampaikan. Jangan kita hanya seronok sembang, kemudian kita bawa manusia ni berlaku ketakutan. Yang datang ni adalah untuk menghancurkan orang Islam. Allahu Akbar. Jadi kalau kita buat suasana macam ni, kita tak boleh selesai masalah. Kita tengok sampai bulan Februari kita buat, dan di Iran pun telah mengenal pasti kebaikan positif. Memang semua benda ada risiko. Kita buat apa-apa ada risiko. Cuma risiko tu minor. Jadi kita dianggap oleh syariat sebagai ma'fu anhu. Benda tu dimaafkan. Jadi saya harap hentikan penyebaran. Ada benda yang kita boleh sebab ya. Di segi tasawuf, akhlak, ilmu, sembahyang, puasa. Tak apalah, tak ada kemudaratan kepada nyawa ke apa. Contoh dia. Tapi muskilah kita ni, penyebaran itu tujuan dia untuk nak, apa tujuan dia penyebaran gambar tersebut, video tersebut. Orang pun tanya saya. Dan kita hormati masyayikh kita, asatiza kita, doa semua. Kadang-kadang jangan kita melebihi batas. Ya. Saya ada isu yang saya tidak ulas kerana melibatkan kepakaran dan melibatkan undang-undang dan melibatkan banyak benda. So kita tahan sikit diri kita ni. Bukan tujuan kita jadi penceramah ni nak cakap apa semua benda. So kadang-kadang kita perlu menghubungi pihak yang ada autoriti. Kita tanya dahulu. Kerana kita tak mau memasukkan kebimbangan dalam masyarakat. Saya mengharapkan para pendakwa mempelajari sedikit legal, mempelajari sedikit undang-undang, mempelajari sedikit kefahaman sebuah negara ini dibentuk bukan dalam bentuk kita seorang. Kita sebahagian benda kita perlu cek apa nama dia, satu perkara agar dia tidak mendatangkan kemudaratan am. Dan ada benda yang kita perlukan pada jawapan mufti, ada benda yang kita boleh berkongsi dengan mufti. Dia mesti ada al-aulawiyat dia. So misalnya ilmu falak nak sabit bulan Ramadan, kita mufti yang akan iklankan. Mereka yang ada bidang wilayah untuk dia membuat kita katakan melihat anak bulan, untuk menentukan bila puasa, bila raya. Dan ada bidang contoh kewangan yang dikontrol oleh BNM, Bank Negara Malaysia, yang kalau kita nak bincang tentang forex, dia ada autoriti dia. Janganlah ambil individu seorang, kita langgang forex tu halal dan seumpama dengan dia, dan meninggalkan autoriti yang dibarisi oleh fuqaha, oleh ulama-ulama yang hebat di peringkat antarabangsa dan juga di peringkat Malaysia domestik. Jadi ini di antara benda yang perlu menjadi panduan kepada asatizah. Lepas tu saya dah bincang dengan sebahagian tempat, sama ada di ILIM ataupun di Majlis Negara. Saya kata kita kena buat kursus fiqh fatwa kepada pendakwa-pendakwa
supaya mereka tahu apa itu fiqh. Fiqh ni bukan kita pergi dengar begitu, kemudian kita baca terjemahan begitu tanpa kefahaman yang sahih. Kalau kita hanya ada misalnya degree semata-mata, kita tidak berlatih dengan para ulama untuk mempelajari skill fatwa, untuk faham kitab dengan baik, isu-isu semasa, dapat membezakan isu yang besar, isu yang kecil, isu yang sederhana, isu yang boleh jawab di TV, isu yang boleh dijawab di radio, isu yang boleh jawab di media. Ada benda yang kita tidak jawab di media, tak boleh jawab di dalam TV. Benda-benda yang berkaitan dengan hak-hak kemanusiaan dan seumpama dengan dia. Jadi benda itu perlu kepada disiplin ilmu. Sebab itu yang mengeluarkan vaksin ini pengharusannya bukan setakat ulama sedikitnya, Jabatan Fatwa Negeri Kedah Syekh Fadil Awang, Mufti Wilayah, Mufti Perlis dan mufti-mufti yang lain, badan yang berautoriti. Sebab dalam benda ini kita tak mau magic. Kehidupan kita jangan magic. Magic ni sesuai untuk orang Kristian je. Okey? Magic hanya sesuai untuk orang Kristian. Ingat kaedah ni. Kehidupan yang bermagic, tiba-tiba hilang. Kita bayangkan vaksin ni hilang. Datang seperti awan, mendung, kemudian dia menghapuskan semua penyakit corona ni dalam masa yang pantas. Itu magic dia panggil. Kita tak mau macam tu. Kita hidup dalam dunia ini, ada sunnatullah subhanahu wa ta'ala, sunnanul hayah. Kita ikut proses seperti biasa. Saya bagi contoh, kalau kita nak tanam buah-buahan, kita tak boleh berdoa tiba-tiba pokok pun tumbuh banyak. Bila tumbuh banyak, kita boleh makan buah dia. Tanam tak pun, berdoa je. Itu magic dia panggil. Dan gambaran tersebut sesuai untuk orang Kristian. Kita sebagai orang Islam tidak sesuai berfikir sedemikian. Kita Allah Ta'ala wajibkan al-akhdhu bil asbab. Kulu washrabu wamshu fil ardi wamshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Hendaklah kita untuk makan dan minum ini mesti mencari kerja. Wamshu fi manakibiha. So kalau kita tidak bekerja dan tidak mencari, tidak akan jumpa makan dan minum. Okay, itu adalah sebahagian pada mukadimah saya. Saya nak buka soalan seluas-luasnya kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bertanya tentang isu fiqh perubatan. Wallahu a'lam. Ada soalan boleh tanya ya. Tak ada ah? Belum ada? Di sini ada soalan berkaitan dengan vaksin dan perubatan. Kalau tak ada, kita bagi khulasah sedikit. Kemudian kita tutup lah, insyaAllah. Kita sambung pada minggu depan lagi dalam Fiqhul Mizan. So, kita katakan di sini bahawa kita nak menyeru kepada golongan anti vaksin supaya jangan menyebarkan kefahaman-kefahaman yang menyanggahi dasar kerajaan yang tidak bercanggah dengan syariat. Okey, ada soalan di sini. Adakah vaksin ini halal walaupun ada unsur yang tidak halal? Bagi contoh, halal kerana ia bimathabati darurah. Hajatul ummah taqumu maqama daruratul fardi. So dia adalah benda yang sangat penting, maka ulama mengharuskan. Lagipun dia adalah bukan makanan, dia adalah ubat. So kata ulama, ubat ini seperti makanan. Jadi dalam keadaan hajah, pencegahan, elok kita haruskan. Wa amma isti'malu al-aqaqiri wal adwiyah faman'u isti'maliha yuaddi ila al-haraj. Kata Imam Haramain, kalau kita mengharamkan penggunaan vaksin ini, makna lebih kurang begitulah. Al-aqaqir ni adalah ubat cegahan zaman dululah. Sekarang kita namakan vaksin lah. Kalau kita tahqiqkan makna kepada vaksin, kalau kita mengharamkan vaksin, membawa kepada haraj, membawa kepada
hardship lah, maknanya bebanan kepada umat sampai kita ni terpaksa pakai mask dan seumpama dengan dia. Itu wal haraju marfu'un kata ulama, iaitu haraj itu wajib dinafikan. Maksud marfu'an yajibu an turfa'a. Maksud dia ataupun al-masyaqqah ini ataupun hajah ni wajib kita angkat dia kerana dia memberikan kehidupan yang tidak selesa. Kita terpaksa pakai mask, ambil perawatan, ada yang sampai peringkat nak mati dan seumpama dengan dia. Sayugia kita tidak melayan agenda mereka. Hatta kalau ada bahan khinzir pun insya-Allah diharuskan. Ada soalan lagi? Kalau tak ada, kita tutup. InsyaAllah saya mengharapkan penerangan tentang fiqh perubatan ini dan sedikit tentang vaksin dapat meredakan keadaan. Dan kita kena faham, Al-Imam Zarruq meletakkan satu kaedah yang sangat penting dalam qawaid tasawuf. La yu'khadhul fiqhu minal muhaddithi wa la yu'khadhul hadithu minal faqih. Jangan mengambil fiqh daripada muhaddith dan jangan mengambil hadis daripada ahli fiqh. Masing-masing ada bidang dia. Dan dalam bidang ini, ambillah ilmu daripada pakar dan daripada fuqaha yang terlibat dalam perubatan. Jangan ambil fuqaha yang tidak terlibat dalam perubatan. Ambil fuqaha yang terlibat dalam perubatan. Sekiranya anda semua yakin dengan apa yang saya cakap, yang tabartani sebagai ahli fiqh yang bercakap tentang perubatan, maka itu hak tuan-tuan. Kalau tak yakin pun tak ada masalah. Semua saya bercakap di atas kapasiti yang kita rasa kita boleh bercakap, insya-Allah. Ya, silakan. Saya ada soalan daripada Muhammad Syafiq bin Abdullah. Apa kaedah terbaik untuk menasihati golongan anti-vaksin? Kaedah terbaik ialah supaya mereka berdiam diri. Falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Minta mereka berhenti bercakap sampai Februari je. Okey. Mereka tu dah ada faham apa yang nak nasihat dah. Cuma kita minta, boleh tak orang yang anti vaksin ni sampai Februari je. Tahun depan berhenti. Lepas tu cakap lah. Okay. Okey, di sini pun tak ada apa-apa. Terima kasih semua kerana melapangkan masa untuk kita membincangkan tentang isu perubatan. Kalau ada soalan-soalan boleh ajukan kepada Telaga Biru dan insya-Allah kita akan jawab pada waktu-waktu masa akan datang. Terima kasih semua. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.